اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8. Muka surat 8. Baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 4 perkara yang menjadi arif, yang melentang, yang membimbang, yang mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatir, daripada tiap-tiap sesuatu. Khatir ni lintasan hati. Khatir, lintasan hati. Itu khatir. Lintasan hati daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakutkannya, yang ditakutkan oleh hamba akan dia, akan tiap-tiap sesuatu. Kebimbangan yang duduk terlintas di hati kita, yang mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang diharapnya, yang diharap oleh hamba akan dia. Mana khatir, lintasan hati daripada tiap-tiap sesuatu yang diharapnya atau yang dikehendaknya, yang dikehendak oleh hamba, atau yang dibencinya, yang dibenci oleh hamba. Dan yang diharapnya, yang diharap oleh hamba, atau yang dikehendaknya, yang dikehendaki oleh hamba, atau yang dibencinya. Ada atau selagi tu. Dan yang diharapnya, yang diharap oleh hamba. Dia kalau harap ni atau belaka tu. Khatir daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakutnya, yang ditakut oleh hamba akan dia, akan tiap-tiap sesuatu. Atau yang diharapnya, bukan dan. Atau yang diharapnya, yang diharap oleh hamba akan tiap sesuatu. Atau yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh hamba akan tiap-tiap sesuatu. Atau yang dibencinya. Itu tak ada satu perkataan tu. Atau yang dibencinya, yang dibenci oleh hamba akan tiap-tiap sesuatu itu. Dan padahal tiada mengetahui ia hamba baiknya pada demikian itu, pada demikian sesuatu yang khatir di dalam hati, atau binasanya. Dan tiada mengetahui, yakni dan padahal tiada mengetahui ia hamba baiknya pada yang demikian itu, atau binasanya. Jadi timbul bagai-bagai khatir, lintasan di hati, kebimbangan di hati. Lintasan di hati ini akan tiap-tiap sesuatu yang ditakuti, tiap-tiap sesuatu yang diharapkan, tiap-tiap sesuatu yang ia kehendak.
Tiap-tiap sesuatu yang ia benci dalam keadaan hamba ni tidak mengetahui sesuatu yang terlintas di hati itu baik ataupun tak baik. Yang mana terkadang kita takut sesuatu tiba-tiba tak ada apa-apa pun. Terkadang perkara tu kita harap sangat-sangat, tiba-tiba perkara yang kita harap tu kebinasaan ke atas kita. Yang kita takut tiba-tiba tak ada apa-apa pun. Yang kita harap, yang kita kehendak, yang kita nak sangat, tiba-tiba itu kebinasaan bagi kita. Yang kita benci, tiba-tiba itu kebaikan kepada kita. Ini kebimbangan di hati yang mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang dalam kitab Minhaj, dia membicarakan secara ijmal, secara ringkas, akabah yang keempat. Bonggok yang keempat daripada 7 akabah. Akabatul awarid. Akabah yang pertama ilmu, yang kedua taubah, yang ketiga awaik, yang menyekat daripada melakukan amal ibadah, yang menyekatnya dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu. Yang menyekat ni dapat diatasi, dapat diselesaikan. Bolehlah buat ibadah. Dalam boleh buat ibadah ni ada pula awarid, perkara-perkara yang melentang, yang mengganggu kita di dalam ibadah. Yang mana terkadang kita zahir buat ibadah, tapi hati kita duk mikir hal lain. Sebab apa? Sebab ini perkara yang melentang daripada kita buat ibadah, yang mana kita tidak dapat buat ibadah dengan sayugianya, dengan sepatutnya. Beribadah dengan sayugianya, dengan sepatutnya, zahir dan batin lah. Tetapi yang menyekat daripada ibadah manusia, dunia, syaitan, nafsu, selesai, boleh buat ibadah, tapi terganggu pula. Dia panggil awarid, yang mengganggu dalam buat ibadah, yang menyekat kita daripada mengerjakan ibadah yang sayugianya, yang sepatutnya. Boleh buat ibadah, tetapi tak dapat menyempurnakan ibadah dengan yang sayugianya, yang sepatutnya. Mana apa ni? Ibadah yang sempurna zahir dan batin. Sebab apa? Ni ada awarid pula ni, yang melentang, yang mengganggu kita dalam ibadah. Awarid ni ada 4. Ni akabah yang keempat dah ni. Ilmu, taubah, awaik, awarid. Dia orang ngaji kitab Minhaj ni, dia kadang-kadang dibuat satu ni, satu apa? Gambar rajah ke apa? Satu tu. Taubah, ni ilmu, taubah, awaik, awarik, bawais, qawadih. Ni akabatul hamdi wa syukri, disusun tu. Lepas tu dia pecah lah pula. Awaik, yang menyekat, ada 4. Manusia, dunia, syaitan, nafsu. Awarid ada 4, dibetul di satu-satu. Sesah awarid ni bawais pula, yang mendorong kita dalam beribadah. Khauf dan raja, dipecah pula khauf dan raja. Kenapakah kita kena khauf, takut akan Allah? Kerana dengan khauf, dengan takut akan Allah itulah yang mendorong kita pada mengerjakan amal ibadah. Khauf, takut akan Allah itulah yang menghalang kita, yang menyekat kita daripada mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja, itu di bawais. Kemudian pergi pula kepada akabatul qawadih. Jadi biasanya dia akan buat gambar rajah sampai ke 7 akabah, 7 bonggok dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi di awal kitab Minhaj ni, ke-7 tu didatangkan terlebih dahulu. Tapi nanti sampai bicara nanti, satu-satu tu dibicarakan secara detail.
Dibicarakan secara detail. Ni dibicarakan secara ijmal, secara kasar, secara ringkas terlebih dahulu. Secara ringkas terlebih dahulu ni. Satu akabah daripada 7 akabah, 7 bonggok, 7 peringkat. Jadi sekarang ni bicara bab awarid, perkara-perkara yang melentang daripada kita mengerjakan amal ibadah. Ini mengerjakan, memperbanyakkan amal ibadah, memperbanyakkan ni amal-amal ibadah yang sunat lah. Hak wajib tu, hak tu tetap dah, hak tu nunggu hak tu. Ni minhajul abidin ni, perjalanan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala ila jannati rabbil alamin ni. Perjalanan pengabdian diri kepada Allah. Hak wajib nunggu tu, hak tu tetap dah. Hak nak memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Amal-amal yang sunat ni lah yang ni menghampirkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan darjah kedudukan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan darjah di syurga masing-masing adalah amal-amal yang sunat. Amal wajib itu tetap dah menunggu pada ni. Tapi kalaulah terdahulunya awaik yang menyekat dengan manusia, dunia, syaitan, nafsu, kalau amal wajib pun sekat, tu tak ada bicara lah. Amal wajib pun sekat, belajar fardu ain pun tidak, semayang fardu pun tidak, kerana sibuknya dengan manusia, kerana sibuknya dengan dunia, kerana mengikut godaan syaitan, akhirnya belajar fardu ain pun tidak, semayang waktu pun tidak. Tu tak ada bicara tu. Tu tak ada bicara. Ni hak kewajipan beres. Ilmu fardu ain akidah terutama sekali beres. Maknanya ilmu fiqh mana beres. Semayang fardu kita dengan akidah, semayang fardu kita dengan lengkap syarat dan rukun. Kemudian ilmu tasawuf beres. Semayang fardu kitanya ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub. Ni hak kewajipan. Ini hak kewajipan. Tapi kalau hak kewajipan ni kerana manusia, kerana dunia, kerana syaitan, kerana nafsu, hak kewajipan ni tertinggal tadilah, tu tak ada bicara. Jadi nak bicara ni hak kewajipan beres, nak memperbanyakkan amal sunat. Dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu, amal sunat sekat, tak boleh buat langsung. Maknanya semai fardu je. Semai sunat dah sibuk. Ni ada ni. Tapi semai fardu tu dengan ilmu tu. Semai fardu tu dengan ilmu, sebab aqabah yang pertama dalam kitab minhaj ilmu. Semai fardu dengan ilmu apa? Ilmu akidah. Tanpa ilmu akidah, semai fardu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalaulah akidah tu akidah yang kafir, sembahyang fardu tu wajib diqadakkan kembali kemudian. Puasa Ramadan wajib diqadakkan kembali kemudian. Haji umrah wajib kena pergi semula. Kalau akidah tu akidah yang kufur, tu ilmu nombor 1 lah. Ada ni. Jadi maknanya akidah dicomel, sembahyang bang dicomel, hati diikhlas, tapi hanya sembahyang fardu saja. Terhalang dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu. Sembahyang sunat tak ada. Dan ni berwirid pun hak berwirid tak ada masalah sebenarnya. Berwirid ni akad punggung pun berwirid lah. Ke syarat untuk sah wirid kena duduk atas jadah. Dan akad punggung tu dah mungkin lewat ni nak kerja kan, akad punggung tak boleh dah. Jadi berwirid tu kena ada dalam masjid je. Lepas akad punggung, ada. Hak ni tak ada dah wirid. Tu mudah wirid tu. Kalau nak kira, semai sunat pun mudah je. Semai sunat mudah je. Atas kenderaan je semai sunatnya. Semai sunat atas kenderaan je. Fardu tak boleh lah. Semai sunat atas kenderaan je.
Pergi KL malam bulan Ramadan macam tu. Tarawih lah 20 rakaat atas kereta tu. Apa ni? Pelik gitu tu. Dia sembahyang sunat ni boleh sembahyang atas kenderaan. Sembahyang fardu je tak bolehnya. Sembahyang fardu wajib kena turun bumi. Tak ada sembahyang atas kenderaan, sembahyang fardu. Sembahyang sunat boleh sembahyang atas kenderaan. Sembahyang sunat dalam musafir lah. Musafir di sini bukan musafir hak qasar solat. Musafir keluar kampung tu musafir lah. Lagi bandar ke, tu musafir dah tu. Maknanya kalau musim dalam losong ni tak boleh lah. Sebab tak musafir lagi dia panggil. Mana keluar daripada kampung kita. Keluar daripada kampung kita. Mana kalau kita musafir hak qasar tu, boleh jamak qasar tak keluar kampung. Ni hak jamak qasar ni. Keluar kampung tu mula mana hak kita boleh jamak qasar. Jadi kita sekarang ni keluar daripada kampung lepas daripada had tu, tapi nak pergi bandar je. Boleh dah sembahyang sunat atas kenderaan. Dia panggil ketika musafir. Tapi kita jangan faham musafir ni hak qasar solat. Itu masa dia panggil masa patul qasri. Musafir yang sampai jarak boleh qasar solat. Hak dua marhalah. Itu musafir jarak masa patul qasri itu lain. Musafir yang sampai jarak boleh qasar solat. Hak ni musafir saja. Keluar kampung, maknanya boleh dah sembahyang sunat atas kenderaan. Dah kita ni tak ada lah. Dan akad punggung bukan kata sembahyang sunat. Wirid-wirid pun tak jadi lah dia kata. Bawa kereta tak boleh berwirid. Nak tak concentrate dia kata. Kau apa? Tapi nak ceritanya, dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu, hanya tinggal nunggu sahaja hak kewajipan. Hak kewajipan. Semayang tak pernah tinggal. Tapi hak kewajipan je. Hak sunat-sunat, fadilah-fadilah. Semayang awal waktu, tak ada dah. Tak ada hak fadilah tu, tak ada. Berjemaah, fadilah. Berjemaah, tak ada. Sebab apa? Tersekat. Ni hak akabah yang ketiga. Tersekat. Dengan manusia, dunia, syaitan, nafsu. Tapi semayang tetap semayang. Semayang dipanggil semayang mana? Menunaikan kewajipan je. Semayang kelang kabuk. Fadilah awal waktu, ada Fadilah berjemaah, ada ni. Lepas tu menyempurnakan sunat-sunat, setakat nak pergi semayang dia. Nak pergi semayang. Selagi tak semayang, kerja tak sedap. Mana-mana ada benda yang belum ni. Semayang kat dulu baru senang. Mana semayang ni satu benda yang membebankan. Kita semayang je, buang beban baru senang. Jadi maknanya apa ni? Nunggu sahaja. Nunggu. Tak ada amal-amal sunat, tak ada. Sebab apa? Tu tersekat dengan manusia, dunia, syaitan, nafsu. Tu hak akabah yang tiga. Bolehlah buat amal sunat. Awarik ni pula yang mengganggu. Awarik yang mengganggu. 4 perkara yang mengganggu kita dalam ibadah. Yang terdahulunya adalah persoalan rezeki. Persoalan rezeki lah yang mengganggu kita dalam melakukan amal ibadah, yang mana kita ni dijadikan manusia, bukan malaikah. Kita ni dijadikan hidup di dunia, bukan di dalam syurga. Pada ni, kalau Tuhan jadikan malaikah, tak ada makan, tak ada minum. Kalau Tuhan jadikan di syurga sebagaimana dijadikan Nabi Adam, hak mula-mula tu sebelum diturunkan ke bumi, hak tu telitah je. Makan, makanan mari. Telitah nak minum, minuman mari. Hak tu tidak perlu mencari pun. Tapi Tuhan jadikan kita manusia yang perlu kepada makan dan minum. Kemudian Tuhan letak pula di bumi, yang mana kita kena mencari rezeki atas dunia ni. Tapi dalam kita mencari rezeki,
Bab rezeki inilah yang banyak mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita sembahyang sunat boleh, mengaji Al-Quran boleh, berzikir, berselawat boleh. Tapi adakah hati sepenuhnya? Hati duk mikir hak kerja buat. Mikir ada kerja buat lah. Boleh solat waktu, boleh. Boleh berjemaah, boleh. Fadilah-fadilah ni. Tapi duduk, lambat komak ni. Dan ini kerjaan. Banyak kerja ni. Banyak kerja. Siapa tanya semayang pulak, surah panjang tu imam baca. Misalnya lah. Mana apa ni? Hak sunat-sunat, fadilah-fadilah waktu boleh dikerjakan. Berjemaah boleh dikerjakan. Tapi hak hak hati kita macam mana? Bab rezeki ni. Tapi kalau bab rezeki, belajar fardu ain pun tidak, sembahyang waktu pun tidak, tu tak ada apa tu. Kerana rezeki, belajar fardu ain pun tidak, kerana sibuk cari rezeki, sembahyang waktu pun tidak. Tu tak bicara. Kena belajar fardu ain, sibuk kerja. Kena sembahyang, sibuk kerja. Orang seumpama ni terkadang Tuhan beri sibuk sampai ke mati. Ada seumpama ni. Sebut kata sembahyang, sibuk cara anak. Sibuk cara anak lah ni. Kecing anak nak sembahyang macam mana? Orang zaman dulu kan, mana ada paper-paper. Dia hanya ada kain cawak je. Kain cawak tu kan malu-malu lah dah. Kain cawak ni mudah bocor. Jadi maknanya baju kain ni, mak ni, perempuan ni, kecing semuanya. Lepas tu sembahyang, nak sembahyang macam mana? Apa ni? Hak ni, ni cotek arit ni apa? Seorang. Setahun seorang tu lah dulu kan. Dulu kan cotek arit. Apa dia? Lepas seorang. Hak tu kadang-kadang ada hak tuk bela tau. Kau zaman dulu kan, ada hak tuk bela. Kenapa tuk yang bela? Hak ni tak dadang ni, dadang lepas susu, dadang lepas pek dah. Tak ada lepas susu ni, boleh adik dah. Jadi hak ni tu ambil. Dah boleh ketuk, dak wis mula dah lah. Balah kalau minta. Minta. Balah dah lah. Tak boleh dah lah. Lepas tutup macam mana? Allah lah. Mua sungguh dene kawan tu. Boleh ketuk. Hak bekeng masa dengan anak tu, dengan cucu. Apa ni? Mati kuku apa macam? Dah lah dengan bekeng tu, bekeng mana ni? Bekeng dengan anak, kena ke cucu. Habis. Lembek habis dah dengan cucu. Panggil mati kuku panggil apa? Itulah. Ada. Sebab apa ni? Cotek arit. Cotek arit. Lepas tu semayang, tak boleh nak semayang. Sebab apa ni? Tak ada kecing ni. Tak semayang, sibuk. Ni kadang tuan sibuk. Makna anak tu besar. Tapi kadang tuan uji dengan anak yang macam kecil. OKU tu. Jadi mana apa? Jadi anak ni, maknanya OKU lah. OKU ni mana? Kena cara macam budak sampai bila-bila. Sibuk sampai bila-bila. Dah sebut sibuk, semayang sibuk. Tuan sibuk sungguh lah. Memanglah anak ni membesar, tapi OKU. Maknanya keadaan dia tu macam baby juga. Kena duk cara, kena duk akak, kena duk apa. Sebab apa? Sibuk nak semayang. Tuan sibuk lah. Tapi kalau yang tak buat alasan sibuk, Tuhan akan luang masa. Tuhan akan ketenangan. Boleh. Tapi dah buat alasan sibuk, sama juga dengan belajar fardu ain. Belajar sibuk. Sibuk pakai sudah. Padahal sibuk banyak mana dia. Hak atas dia tu. Hak bawah dia lagi sibuk. Boleh belajar. Dia hanya atau barang gitu je. Office boy. Sibuk dia. Tak nak belajar. Lepas tu hak atas tu lagi sibuk. Boleh belajar. Hak ni siapa ke belajar fardu ain pun tidak, sembahyang waktu pun tidak, tu bukan. Tak ada bicara tu. Hak ni dak ni. Hak kewajipan beres.
Buat ibadah beres. Tapi ni hati. Bab rezeki ni memanglah banyak ganggu kita. Ganggu hati dalam bab ibadah dengan persoalan rezeki. Duk mikir makan minum lah. Macam mana ni makna ni pembelanjaan besar barang kau mahal. Kita rezeki kita agak tak banyak mana. Ni duk ganggu belakang ibadah ni. Boleh ibadah tapi hati tu duk mikir rezeki. Ada kan cerita di bawah bab rezeki tu tawakul. Berserah hati kepada Allah serta buat asbab kerja molek. Kemudian serah kepada Allah sebab Allah telah menetapkan rezeki sama ada banyak ataupun sedikit. Kalau kita duduk buat mikir di hati, kalau dah boleh sikit lah juganya. Buat kerja molek ni. Kata serah kepada Allah. Boleh rezeki banyak, alhamdulillah, bersyukur. Boleh rezeki kurang, redha, sabar, usaha pula lain kali. Gitu je lah. Maknanya apabila hati kita terganggu dalam persoalan rezeki, rezeki tetap sama. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sedikit, sedikitlah. Hak ketetapannya. Jadi kita kalau hati duk bimbang bab rezeki, makna panggil apa ni? Sia-sialah. Pada ni. Sia-sia. Hak ni, rezeki cupok takkan jadi segatang. Rezeki cupok takkan jadi segatang. Ni ada orang kata salah akidah seumpama ni dia kata. Ini yang menyebabkan Melayu mundur. Kerana rezeki secupok takkan ada segatang. Ini akidah salah ni dia kata. Kenapa pula salahnya? Kalau Tuhan tetapkan secupok, takkan jadi segatang. Kenapa pula salahnya? Kenapa pula jadi mundur orang Melayu? Kerana berpahaman rezeki cupok tak akan segatang. Dah tak kerja. Tak kerja apa? Dah secupok tak akan segatang. Kita mana tahu secupok dengan segatang? Kita tahu ke? Bangun pagi, hari ni boleh sikit. Tidur mula. Gitu. Bangun tengok, boleh banyak. Pergi kerja lalu, boleh banyak. Kita mana tahu rezeki kita. Tapi kita berpegang kalau dah secupok. Kalau dah segatang. Mana boleh secupok pun, kita reda. Maknanya kita tak ada lah nak cari ikut jalan salah, nak rasuah ke. Tak ada. Ni rezeki kita. Alhamdulillah. Masa boleh segatang. Alhamdulillah. Ada ni. Maknanya bukan berarti kita tak akan berusaha. Tapi kita berserah kepada Allah sebab secupok, segatang. Boleh secupok, kita sabar, kita reda, kita qanaah, memada. Boleh segatang, kita memperbanyakkan kesyukuran. Sebab apa? Tuhan tetap dah tu. Kalau tidak, kalau kita tidak qanaah, nak cari ikut jalan, tak kira lah. Janji nak boleh banyak je. Janji nak boleh banyak. Boleh cupok sikit. Cari jalan mana pun, janji nak boleh segatang. Contohnya. Sebab apa? Sebab tidak qanaah, tidak memada, tidak mencukupi. Memang pegangan kita, cupok tak ada segatang. Tapi rezeki kita secupok ke segatang ke, bukan kita tahu. Kena usaha molek-molek lah. Kan macam orang macam orang berkebun apa tu. Dia tanam molek-molek. Dia jaga molek-molek. Sampai masa boleh hasil banyak. Terkadang sampai masa boleh hasil sedikit. Terkadang sampai masa tak ada boleh hasil pun. Contohnya, kerja dia sama je. Masa dia bertanam tu kerja dia sama. Tapi sampai masa Tuhan turun banjir, habis licin, tak ada hasil langsung. Ada ni. Tapi adakah dia masa bertanam tu bertanam cincai? Tak. Dia bertanam betul-betul. Tapi hasilan tu secupok ke segatang ke, kita tak tahu. Bukan makna rezeki cupok tangan dia segatang menyebabkan mundur Melayu, orang Melayu malah kerja. Tu salah faham gitu. Hak jenis malah tu malah lah dia ikut mana pun. Hak jenis malah tu. Jadi kalau bab rezeki kita tawakul, serah kepada Allah. Memanglah bab rezeki ni banyak mengganggu hati kita sebenarnya. Yang banyak diuji kita adalah persoalan rezeki.
Takut kita berkaitan persoalan rezeki. Bimbang kita berkaitan persoalan rezeki. Hak ni hak paling besar kitanya. Hak ni hak paling besar. Ini apa panggil apa ni? Hati kurang tawakul. Kurang berserah. Bukan hati tidak beriman. Bukan hati tidak berakidah. Orang Islam yang beriman tetaplah beriman. Rezeki qada qadar. Berpegang rezeki daripada Allah. Bak iman, bak akidah, radak kosek dah orang Islam beriman ni. Dah dia duduk serabut rezeki, mana apa ni? Iman lemah, akidah tak kuat. Sebab kita orang awam banyak dosa. Gitu. Jangan pula bak rezeki mari bimbang, makna apa? Tidak beriman, tidak berpegang. Kalau bak lain boleh berpegang, hidup mati daripada Allah. Tapi bak rezeki tak boleh berpegang. Syirik kepada Allah. Kalau mati macam kafir. Siapa setara tu mana? Ni kena cermat ni. Ini ada dalam rakaman. Maknanya bak hidup mati kita berpegang sampai masa ajal matilah. Masa ajal. Mana kita berpegang, kita yakin. Tapi bak rezeki kita tak yakin kepada Allah. Kita tidak berpegang, beriman rezeki itu daripada Allah. Ini syirik. Kalau seumpama ni, kalau mati macam mati orang kafir. Dicamah seumpama tu. Sebab apa? Sebab tidak yakin, tidak berpegang rezeki itu daripada Allah. Kalau kematian berpegang sangat sampai masa ajal, matilah. Tapi bab rezeki tidak berpegang, dia kata. Mana gitu orang Islam beriman tetap dah. Siapa kemati macam orang kafir. Sebab apa? Syirik kepada Allah. Sebab tak ada iman, tak ada akidah. Sebab tak yakin rezeki itu daripada Allah. Siapa yang tak yakin rezeki daripada Allah? Pegang iman, pegangan tetap dah daripada Allah. Tapi kenapa duduk rezeki ni mengganggu dalam ibadah? Tawakul kita kurang. Kenapa tawakul kita kurang? Iman kita lemah, akidah kita lemah. Betul lah situ. Orang yang bimbang bab rezeki ni, orang yang tawakulnya kurang. Kenapa tawakul kurang? Kerana iman lemah, kerana akidah lemah. Sebab rukun tawakul yang pertama adalah akidah. Jadi kalau akidah tu kuat, tawakulnya kuat. Kalau akidah tu lemah, tawakulnya lemah. Situ je. Maknanya bukan kata comel ni orang hak duduk rusing apa bab rezeki, bukan comel. Tapi jangan nafikan iman akidah. Ada ni. Jadi maknanya orang yang duk bimbang bab rezeki ni, orang yang tawakulnya kurang kerana imannya lemah, kerana akidahnya lemah. Situ. Bukan syirik kepada Allah, bukan tidak beriman rezeki daripada Allah, bukan tidak berakidah rezeki daripada Allah. Bukan. Tahu dak kosek dah tu. Ni siapa ke mati macam kafir mati lah. Kata senang. Tapi diangkat juga oleh orang. Bukan sebagai ustaz, sebagai tuan guru no. Tapi bawa seumpama tu. Allah kata beratnya lah. Mati macam mati orang kafir. Kalau gitu tak ada orang beriman, tak ada lah. Semua sama je kita ni. Mana bab rezeki? Bab rezeki macam mana? Bukan bab rezeki diri. Bab rezeki anak pun dia duduk bimbang. Bukan rezeki diri. Rezeki anak pun dia bimbang ni. Kau tak bimbang? Rezeki anak pun bimbang. Rezeki cucu pun bimbang. Rezeki menantu pun bimbang. Tak menantu pun duit dia tiap bulan kan. Bimbang juga. Orang tu rumah bimbang. Macam mana ni menantu ni. Nanti ni musim-musim gini covid ni nanti kan. Kerja tak ada kan. Dia bimbang rezeki orang lain. Bahagian dianya duit pecing dia tiap bulan dia dah. Duit pecing tiap bulan dia dah. Lepas tu dia pun beriman dengan duit pecing lah. Dia pun berakidah dengan duit pecing lah. Dah. Pada ni. Tapi bahagian dia okey, alhamdulillah. Tapi dia duduk bimbang rezeki anak cucu pula. Ni. Seumpama ni lah. Adakah tidak beriman, tidak berakidah rezeki daripada Allah? Tu tetap. Tu tetap dah tunya. Tapi nak ceritanya, lemahnya kita. Tu kita.
Hak kuat kita ni sini je, mulut je kuat. Hak mulut kuat, tapi hak hati tu, hati ni hak dalam. Hak hati ni tak boleh nak buat-buat hak hati ni. Jadi rezeki dia mengganggu dalam ibadah. Hak ni pula khatir, lintasan hak mari ni, kebimbangan ni, sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang dikehendakinya atau yang dibencinya, padahal tidak mengetahui yang timbul lintasan khatir di hati ni, perkara ni perkara baik ke perkara yang binasa. Tak tahu kitanya. Maka bahawasanya ni, kerana bahawasanya adalah kesudahan pekerjaan itu mubahamun. Kesudahan pekerjaan mubaham. Apa makna mubaham? Makna kesamaran kita tak tahu. Itu hak dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ni yang kita benci tu, terkadang itulah kebaikan bagi kamu, Tuhan kata. Yang kita suka kasih tu, terkadang itulah kejahatan, keburukan bagi kamu. Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kan ni? Contoh ni contoh. Boleh menatu hak kita tak kenal. Ni contoh je ni. Contoh ni no. Tidak berkait dengan yang hidup yang mati lah. Boleh menatu kita tak kenal, tapi anak tu keras sangat. Tapi natu itulah hak cara kita. Ni natu pilihan. Menantu pilihan. Dipanggil menantu pilihan, akhirnya dia panggil jadi natang. Akhirnya hak ning lah. Tengok. Sebab apa? Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi kesudahan pekerjaan mubaham, kesamaran, maka berbimbang hati dengan dia, dengan lintasan tadi, maka bahawasanya terkadang jatuh ia yang hamba dalam kebinasaan dan pasak kerosakan. Yang membimbang hati ni yang merosakkan kita. Yang bimbang hati ni yang mengganggu kita dalam ibadah, yang mengganggu kita dalam khusyuk ibadah. Jadi rosaklah kitanya, kerana duduk mikir benda-benda yang akan datang yang kita tak tahu. Yang kita benci tiba-tiba kebaikan, yang kita suka tiba-tiba keburukan. Hak masa akan datang. Masa sekarang kebimbangan hati inilah yang merosakkan ibadah kita, yang mana kita tak dapat mengerjakan ibadah sebagaimana sayugia sepatutnya, kerana terganggu dengan khatir, lintasan-lintasan perkara yang akan datang. Ini hadap dengan tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah, sebab perkara ni perkara yang di luar pengetahuan kita. Dan ketiga, kesakitan dan balak dituangkan atasnya, atas hamba daripada tiap-tiap pihak. Jadi Tuhan uji dengan kesakitan, dengan kepayahan, dengan kesukaran dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena hadapi dengan sabar, kena hadapi dengan redha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.